Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berlintas secara langsung sekali lagi dari Dewan Konvensyen Kuala Lumpur, Pusat Konvensyen Kuala Lumpur KLCC, untuk sama-sama kita menyaksikan Majlis Pelancaran Transformasi Hala Tuju Ekonomi Bumi Putra 2.0 yang bakal disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Dan sebentar tadi dalam ucapan Yang Berhormat Datuk Rahman Dahlan selaku pengerusi Exco bagi Teraju, beliau ada menyatakan bahawasanya fokus dalam Majlis Ekonomi Bumi Putra untuk memastikan agar pengupayaan ekonomi Bumi Putra itu dapat direalisasikan dan dilaksanakan sesuai dengan hasrat dan juga objektif penubuhan Teraju itu sendiri. Dan sekarang dari Dewan Grand Ballroom bagi KLCC ini, kita sama-sama saksikan ucapan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sempena dengan Majlis Pelancaran Hala Tuju Transformasi Ekonomi Bumi Putra 2.0. Sesungguhnya saya diberitahu di hadapan saya ini antaranya terdiri daripada lebih kurang 1,500 orang hadirin, yang majoritinya merupakan direct beneficiaries atau penerima langsung manfaat daripada program-program kerajaan, atau dalam erti kata lain, tuan-tuan dan puan-puan adalah saksi dan bukti terhadap pelbagai usaha kerajaan dalam memperkasakan agenda Bumi Putra. Makanya program hari ini sebenarnya adalah susulan daripada inisiatif Hala Tuju Transformasi Ekonomi Bumi Putra pada tahun 2011 yang kemudiannya diperkukuhkan lagi dalam satu majlis bersejarah pada 14 September 2017, iaitu pemerkasaan ekonomi Bumi Putra di UTM Shah Alam. Sebelum saya berbicara lebih lanjut, elok dihimbau daripada segi sejarahnya. Dasar berkaitan Bumi Putra, yakni dasar ekonomi baru yang lebih dikenali sebagai DEB, telah digagaskan oleh Allahyarham anda saya Tun Abdul Razak pada tahun 1971. Dasar ini telah terbina sebagai satu instrumen untuk mengimbangi jurang antara kaum yang meruncing ketika itu, sehingga terjadinya rusuhan kira-kira 12 tahun selepas negara mencapai kemerdekaan. Realitinya, tuan-tuan dan puan-puan, walaupun dasar ini telah berlangsung secara resminya sehingga awal tahun 90-an, namun pada realiti dan pada hakikatnya bukan saja ruh dan semangat, bahkan prinsip serta falsafah DEB masih kekal membara dan berhembus segar, terus dilaksanakan sehingga ke hari ini. Di era 90-an, membawa pada tahun 2010, pelbagai wawasan dasar dan misi nasional telah terus berkesinambungan melaksanakan agenda Bumi Putra. Justru, selepas saya mengambil alih kepimpinan negara, saya melihat inisiatif, prakarsa dan perjuangan terhadap kepentingan Bumi Putra sewajibnya terus menjadi agenda utama negara. Tuan-tuan dan puan-puan, sesungguhnya justifikasi kepada kenapa pihak kerajaan mesti prihatin dan memikul tanggungjawab yang besar terhadap agenda Bumi Putra adalah kerana menurut perangkaan terkini daripada segi jumlah kependudukannya pun, masyarakat Bumi Putra mewakili seramai 68.6% daripada keseluruhan rakyat Malaysia yang berjumlah 31.7 juta orang. Diunjurkan pula jumlah ini akan mencecah 69.1% kira-kira 3 tahun dari sekarang, dan apabila tibanya tahun 2030 akan mencapai 70.7%. Tuan-tuan dan puan-puan, bercakap tentang Bumi Putra
dan tuntutan untuk memelihara kepentingannya, ia sangat jelas termaktub di dalam Perlembagaan Persekutuan. Antaranya melalui perkara 153 yang menyebut bahawa hak-hak keistimewaan orang-orang Melayu dan Bumiputera, baik di Semenanjung, Sabah maupun Sarawak, mesti dilindungi, mesti dipelihara dan semestinya dipertahankan sampai bila-bila. Oleh itu, adalah amat wajar bagi pihak kerajaan yang ditunjangi oleh UMNO dan Barisan Nasional, bukan saja untuk terus memperjuangkan kepentingan orang-orang Melayu serta Bumiputera Islam dan bukan Islam, bahkan memartabatkannya sebagai agenda nasional. Namun demikian, pihak kerajaan sentiasa beringat-ingat bahawa dalam memperjuangkan agenda Bumiputera, ia bukan bermakna kita sewenangnya boleh mengambil hak orang lain. Sebaliknya, secara beriring-iring dan selari, kerajaan wajib menjaga kepentingan sah kaum-kaum yang ada di negara ini. Pendek kata, bila kita memperjuangkan kepentingan Bumiputera, dia bukan zero-sum game. Berarti kata yang bukan Bumiputera akan mengalami kekusutan kedudukan ekonomi mereka. Begitulah dengan berpegang kepada prinsip-prinsip tersebut dan juga hasil daripada pelbagai dasar, kita telah menyaksikan bagaimana sejak tahun 1970 kadar kemiskinan yang dahulunya pada tahap 49.3% telah berkurangan kepada 3.8% pada tahun 2009 dan terus menyusut kepada 0.6% pada tahun 2014. Yang lebih membanggakan kita atas segala usaha Kerajaan Barisan Nasional sejak berpuluh-puluh tahun, suka saya ulangi dalam ucapan di mana bahawa faktanya kemiskinan tegar di Malaysia kini telah hampir disifarkan kesemuanya. Tuan-tuan dan puan-puan, bercakap tentang hal Bumiputera, sejak mencapai kemerdekaan, kerajaan telah berjaya mewujudkan pelbagai instrumen dan institusi demi kepentingan Bumiputera. Antaranya Lembaga Tabung Haji, Felda, Risda, Felkra, UDA, Dara, Jengka, Ketengah, Kesedar, Mara, UITM. Ternyata institusi-institusi Bumiputera ini telah berjaya membawa banyak manfaat kepada pemerkasaan ekonomi dan pendidikan Bumiputera. Sebagai contoh, Lembaga Tabung Haji Malaysia yang telah diiktiraf sebagai institusi terbaik dalam pengurusan haji dan perkhidmatan kewangan Islam yang inovatif oleh kebanyakan negara Islam di dunia. Menyentuh hal perjuangan agenda Bumiputera di bidang pendidikan pula, pastinya kita tidak dapat tidak terus mengangkat tinggi Universiti Teknologi Mara. Apa yang ingin saya tegaskan ialah kerajaan terus tegar dalam memperjuangkan agenda pendidikan Bumiputera. Justru kerajaan mensasarkan bahawa pengambilan pelajarnya mencapai seramai 250,000 orang menjelang tahun 2020. Setakat bulan November 2016 saja, bilangan pelajarnya telah mencecah lebih 165,000 orang di 36 kampus UITM seluruh negara. Apa yang paling membanggakan kita, UITM sebagai institusi Bumiputera telah berjaya melahirkan seramai lebih 700,000 graduan anak-anak Melayu dan Bumiputera yang berjaya antaranya menjadi golongan profesional dan teknokrat di pelbagai bidang serta sektor. Semoga terus maju jaya dan tahniah kepada UITM. Tidak terhenti setakat itu, melalui program Jelajah Pendidikan Bumiputera, kita telah berjaya membantu 37,324 orang pelajar Bumiputera yang tercecir, miskin dan kurang berkemampuan untuk menyumbang pendidikan ke peringkat pendidikan tinggi. Bahkan pada tahun ini, saya mahukan sekurang-kurangnya seramai 50,000 lagi pelajar Bumiputera dibantu melalui inisiatif ini.
Program ini melibatkan usaha pencarian hingga ke desa-desa demi membela untuk nasib anak-anak Bumiputera di pendalaman. Tuan-tuan dan puan-puan, seperti yang ramai maklum, dalam era pentadbiran kerajaan sekarang ini pula, kita telah memperkenalkan Dasar Transformasi Nasional atau DTN semenjak tahun 2010. Dasar ini memayungi terutamanya program Transformasi Nasional atau NTP yang bersifat inklusif sebagai pemangkin untuk menjadi Malaysia sebagai sebuah negara maju, high income advanced economy dalam tempoh beberapa tahun lagi. Di bawah DTN juga terdapat antara lain program transformasi kerajaan dan ekonomi, program transformasi politik serta program transformasi sosial. Jika kita andaikan secara metafora seperti yang boleh dilihat di layar putih, framework atau kerangka utama membina Malaysia, bumbungnya adalah Dasar Transformasi Nasional yang dipancang oleh tiang-tiang seri atau tonggak-tonggak yang menunjang DTN seperti yang saya sebutkan tadi. Seluruh struktur ini berlantaikan pula kemajmukan rakyat yang berpegang kepada prinsip dan falsafah satu Malaysia. Jadinya pada hemat saya, bertolak daripada itu, sebarang dasar yang melibatkan Bumiputera tidak boleh menjadi satu program yang bersifat tersendiri, terasing atau stand alone. Dalam erti kata, bukan juga hanya menjadi salah satu tiang yang menonggak dasar transformasi nasional. Lalunya, sekali lagi, jika kita melakarkan ibarat dasar dan agenda Bumiputera, sewajibnya terangkum serta bersifat all-encompassing, yakni merentasi setiap daripada tiang-tiang utama yang menjunjung dasar transformasi nasional. Tuan-tuan dan puan-puan, menelusuri proses pembikinan Malaysia sebagai sebuah negara bangsa yang berdaulat lagi merdeka, kita telah bertatih, bertapak dan berjalan jauh selama 60 tahun ini. Membangunkan negara ini melalui pelbagai dasar, rancangan serta inisiatif tanpa kunjung jemu. Kita bermula sebagai sebuah negara yang kecil, berasetkan kemajmukan rakyat bergantung kepada hasil pertanian, bahkan kenangan manis belanjawan pertama negara apabila dibentangkan hanya pada nilai 888 juta sahaja. Sekarang setelah 6 dekad berlalu, bajet 2017 menyaksikan telah meningkat hampir 300 kali ganda nilainya, iaitu 260.8 bilion ringgit. Seterusnya, jika dibandingkan dengan laporan tahunan Program Transformasi Nasional yang akan masuk ke tahun ke-6 pembentangannya tanggal 23 Mei 2017 nanti, inisiatif Hala 7 Transformasi Ekonomi Bumiputera yang dimulakan pada tahun 2011 kini telah memasuki fasa kedua dari tahun 2017 sehingga tahun 2025, yakni 8 tahun sekitar dari sekarang. Justifikasinya jika kini pada keseluruhannya nilaian ekonomi dan dagangan semasa negara, yakni 1.3 trilion ringgit, kek penyertaan kekayaan dan pelibatan Bumiputera di bidang ekonomi, menurut laporan Unit Perancang Ekonomi atau EPU, sejak tahun 2017 hingga 2014, kadar kenaikan purata pendapatan kasa isi rumah Bumiputera adalah sebanyak 24.5%, lebih tinggi dari kadar kenaikan purata pendapatan kasa negara. Melihat kepada peratusan ini, bagi tahun-tahun yang mendatang, dalam istilah yang mudah, apa yang saya ingin melihat tentang kedudukan dan pencapaian ekonomi Bumiputera adalah bertolak dari mana kita berada sekarang dan ke manakah hala tuju selanjutnya berbanding dahulu. Oleh itu, sebagai langkah memperkasakan agenda Bumiputera, selaras dengan hasrat kerajaan untuk menjadi sebuah ekonomi yang bernilai
2 trilion ringgit menjelang 7 hingga 8 tahun dari sekarang. Maka pada hari ini, selain daripada kita melaporkan kisah-kisah kejayaan, kita akan melancarkan satu lagi inisiatif yang besar oleh Teraju, iaitu Hala 7 Transformasi Ekonomi Bumiputera 2.0. Tuan-tuan dan puan-puan, justru kini saya ingin melaporkan kisah-kisah kejayaan Bumiputera sebentar lagi yang telah dilakar melalui pelbagai inisiatif Teraju selaku agensi pelaksana kepada Majlis Ekonomi Bumiputera sejak ia ditubuhkan. Seperti yang disebutkan, pada tahun 2011, saya telah melancarkan Hala 7 Transformasi Ekonomi Bumiputera yang mempunyai 2 matlamat penting, iaitu pertama, memperkokohkan penyertaan Bumiputera dalam ekonomi negara melalui penciptaan kekayaan, dan keduanya penyertaan seimbang dalam guna tenaga bidang bernilai tinggi serta pembangunan keusahawanan. Dalam fasa pertama, inisiatif Bumiputera di bawah DTN ini, antaranya lahirlah inisiatif Syarikat Bumiputera Berprestasi Tinggi atau TRUST, Dana Mudah Cara, dan Yayasan Peneraju Pendidikan Bumiputera. Alhamdulillah, kerana inisiatif ini telah membuahkan pelbagai kejayaan. Menerusi program TRUST, sebanyak 1,014 buah syarikat telah diberikan sokongan dalam bentuk pembinaan kapasiti dan sokongan pembiayaan. Di bawah program ini, kerajaan telah mewujudkan dana TRUST bercagarkan 332 juta ringgit dan telah menarik penyertaan 5 buah institusi, iaitu SME Bank, RHB Islamic, Maybank, MIDF dan Malaysian Debt Ventures yang memberi serta menggandakan kemudahan pembiayaan kepada 3.14 bilion ringgit. Suka saya maklumkan sehingga Mac 2017, sebanyak 306 buah syarikat trust telah menerima kelulusan pembiayaan bagi pembelian aset dan modal kerja bernilai 1.3 bilion ringgit. Dalam hal ini, saya ingin menceritakan 2 kisah kejayaan syarikat trust, iaitu Sistem Consultancy Services Sdn Bhd atau SCS yang telah berjaya memecah monopoli syarikat luar negara dalam perkhidmatan IT yang berkaitan tentang industri pertahanan. Begitu jugalah kepada AUEI Trust Holding Sdn Bhd, sebuah syarikat pembangunan dan pelaburan hartanah dari Kota Baru, Kelantan, yang bermula hanya mengendalikan projek bernilai lebih 25 juta ringgit telah melonjak kepada lebih 300 juta ringgit. Syabas kepada pengurusan kedua-dua syarikat tersebut, iaitu dipimpin oleh saudara Mat Aziz Mahnun dan saudari Rita Sarbani binti Ismail. Tuan-tuan dan puan-puan, selanjutnya dana mudah cara adalah satu insentif bagi menggalakkan pelaburan swasta Bumiputera, yang mana sebanyak 469 buah projek telah mendapat kelulusan pembiayaan. Hasilnya, syarikat-syarikat Bumiputera tersebut telah membuat pelaburan domestik bernilai 13.18 bilion ringgit, iaitu 8.4 kali ganda dari nilai grant yang diberikan oleh kerajaan, sekaligus mewujudkan lebih 43,000 peluang pekerjaan. Sebagai contoh, syarikat SMR Aquaculture Sdn Bhd telah menerima grant sebanyak 2.6 juta ringgit untuk menjalankan perniagaan serampang 3 mata, iaitu aquaculture, pertanian hidroponik dan pengeluaran tenaga solar di Tawau, Sabah. Projek yang bernilai 48.35 juta ringgit ini akan merangsang industri pelancongan Sabah dan mewujudkan peluang pekerjaan. Justru
marilah kita memberikan tepukan tahniah kepada saudara John Nip yang berketurunan Sino Kadazan Dusun. Tuan-tuan dan puan-puan, manakala dalam hal kejayaan Yayasan Peneraju Pendidikan Bumiputera pula bermatlamat untuk memberi peluang kepada pelajar Bumiputera mendapatkan pendidikan dan pekerjaan lebih baik. Misalnya, saya begitu tersentuh dan berasa bangga dengan pencapaian adik Auni Wadiah Azhar, pelajar berumur 15 tahun dari SMK Agama Datuk Haji Abbas Terengganu, kini tinggal bersama ibunya yang berpendapatan hanya RM700 sebulan sebagai tukang jahit. Namun, melalui program Peneraju Tunas Geliga, alhamdulillah pada tahun 2016, atas kegigihannya telah berjaya mendapat keputusan cemerlang dengan memperolehi 11A di dalam peperiksaan PT3. Tepukan tahniah dan selamat maju jaya kepada adik Auni. Tuan-tuan dan puan-puan, melalui sidang pemerkasaan ekonomi Bumiputera pada tahun 2013, lahirnya pula antara yang terpenting adalah Majlis Ekonomi Bumiputera atau MEB, Skim Pemulaan Ekonomi Bumiputera atau SUPERB, dan unit pemerkasaan ekonomi Bumiputera. Sebagai membuktikan komitmen kerajaan terhadap agenda Bumiputera, MEB yang dipromosikan oleh saya sendiri dan kita telah menetapkan ia bersidang sekurang-kurangnya setiap sebulan sekali dan jika berkeperluan lebih dari sekali dengan memanggil pelbagai pihak yang berkepentingan menurut isu yang berbangkit untuk dibincang serta diselesaikan. Demikianlah tingginya martabat yang diletakkan oleh kerajaan terhadap ehwal Bumiputera. Kerana dalam hierarki kekerapan mesyuarat utama selepas kabinet, saya letakkan mesyuarat berkaitan Bumiputera. Malah tidak pernah dibuat sebelum daripada ini. Ditubuhkan unit pemerkasaan ekonomi Bumiputera di semua 24 kementerian termasuk Jabatan Perdana Menteri. Bahkan saya telah mengarahkan agar agenda Bumiputera menjadi pertimbangan penting kepada sebarang keputusan GLC dan GLIC. Menerusi SUPERB yang diperuntukkan sejumlah RM100 juta sebagai modal permulaan, setakat ini telah berjaya membantu seramai 125 orang anak muda di bawah umur 40 tahun merealisasikan idea perniagaan mereka yang inovatif dengan jumlah keseluruhannya grant bernilai 62.5 juta. Saya mahu mengambil contoh kejayaan saudara Muhammad Nuruzon Wagiman berusia 26 tahun berasal dari Muar, Johor. Beliau telah menubuhkan Nuruzon Technology Resources Sdn Bhd dengan membina sebuah bengkel yang lebih bersistematik dan mempunyai SOP dalam pembuatan jentera gerabak. Kepada anak muda berjiwa kental ini, syabas diucapkan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, melalui kedua-dua agenda pemerkasaan ekonomi Bumiputera pada tahun 2011 dan 2013 tersebut, alhamdulillah, setakat Mac 2017, sejumlah RM108 bilion berjaya dijana melalui kesemua inisiatif Bumiputera. Daripada jumlah tersebut, sebanyak RM80 bilion adalah daripada peluang perniagaan Bumiputera, khususnya RM54 bilion melalui dasar Carve Out and Compete. Contoh terbaik Carve Out and Compete yang ingin saya kongsikan adalah kejayaan fasa pertama projek infra rakyat mega, yakni MRT jajaran Sungai Buloh Kajang sepanjang 51 kilometer. Bagi projek MRT fasa pertama sahaja,
daripada nilai pakej pembangunan projek bernilai 21.2 bilion ringgit. Sebanyak 51% telah diberikan kepada kontraktor Bumiputra. Mustahaknya, tuan-tuan dan puan-puan, dalam penganugerahan kontrak atau tender, saya nak tekankan di sini, if we choose the right Bumiputra, dalam erti kata, bukan kita memilih dasar kawan maupun kroni, tetapi kalau kenalan sekalipun, mestilah Bumiputra yang berdasarkan merit dan kebolehan. Ini akan memastikan kontraktor berjaya menyiapkan projek mengikut jadual dan menepati bajet kos pembinaan yang ditetapkan. Bahkan kerajaan komited untuk menyediakan 50% tempat-tempat perniagaan baru lain yang strategik, seperti di stesen-stesen MRT, sebagai memberi ruang dan buka peluang kepada usahawan Bumiputra. Tidak lagi di tempat-tempat yang gelap, tersorok dan langsung tidak mempunyai daya komersial. Tuan-tuan dan puan-puan, lantaran demikian, pada perjumpaan penuh bermakna lagi bersejarah ini, kita akan menongkah hala tuju transformasi ekonomi Bumiputra yang selanjutnya. Pucuk pangkalnya, kita tidak boleh berhenti setakat ini atau berasa selesa atau berpuas hati berada pada takuk yang sama, iaitu menjadi jaguh kampung semata-mata. Untuk itu, hasil dapatan daripada makmal sindikasi hala tuju transformasi ekonomi Bumiputra 2.0, beberapa penambahbaikan telah diterima dan akan diberi pertimbangan. Lantaran itu, bagi membawa komuniti dan usahawan Bumiputra yang lebih berfokus, berdaya maju, kreatif serta inovatif dan bersedia untuk bersaing di peringkat global, pada petang ini saya ingin membentangkan satu lembaran berwajah baru kepada perjuangan memperkasakan agenda Bumiputra yang saya namakan sebagai transformasi kesejahteraan Bumiputra atau TKB. Kenapa TKB? Kerana jika sebelum ini agenda Bumiputra lebih tertumpu kepada sudut ekonomi sahaja, maka pada hari ini apa yang saya mahukan ialah transformasi kesejahteraan Bumiputra ini bersifat lebih menyeluruh, inklusif dan holistik. Maksudnya di sini, dalam membela dan memperkasakan agenda Bumiputra, ia tidak terhad pada bidang-bidang tertentu. Tidak terhad pada ekonomi sahaja. Bahkan lebih mustahak dan jauh daripada itu, transformasi kesejahteraan Bumiputra ini turut merangkumi segenap aspek kesejahteraan hidup seperti pendidikan, kesihatan, sosial, budaya, duduk dalam persekitaran yang selesa serta dinamik seraya membela untung nasib serta mengangkat martabat Bumiputra ke tahap yang lebih tinggi. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sesungguhnya lagi transformasi kesejahteraan Bumiputra sebagai memasuki fasa kedua yang berasaskan kepada 5 transformasi utama Bumiputra. Pertamanya, dengan cara melonjakkan skala Bumiputra. Seperti yang kita maklumi, terdapat pelbagai fasa dan kategori syarikat Bumiputra di Malaysia. Dari yang berskala kecil atau mikro, sederhana, sehinggalah kepada yang berskala besar dan bertaraf antarabangsa. Justru, apa yang kita mahukan adalah memastikan setiap syarikat Bumiputra ini mempunyai laluan yang jelas dari fasa permulaan sebagai permulaan perniagaan sehingga fasa matang, sehinggalah menjadi sebuah syarikat multinasional Bumiputra. Artinya di sini, bagi setiap peringkat perniagaan,
kerajaan telah menyediakan pelbagai kemudahan sebagai pemangkin untuk sesebuah perniagaan itu meningkat maju ke fasa selanjutnya. Misalnya, sebuah perniagaan mikro berpeluang menjadi syarikat SME dan seterusnya menjadi syarikat besar yang mampu menjana pendapatan lumayan serta satu hari nanti tersenarai di bursa saham dan berkebolehan untuk menembusi pasaran ekspor. Sebagai contoh, kerajaan memperkenalkan skim Jejak Jaya Bumi Putera atau SJJB bagi membantu meningkatkan jumlah syarikat untuk disenaraikan dengan ekuiti nasional atau Equinas. Pada tahun 2011, program SJJB telah diletakkan di bawah teraju di mana pada ketika itu sebanyak 5 syarikat Bumi Putera telah berjaya disenaraikan di Bursa Malaysia dengan jumlah nilai modal pasaran yang direkodkan ketika itu hanya sebanyak 969 juta ringgit sahaja. Syukur kini program SJJB telah berjaya menambah 8 lagi syarikat Bumi Putera ke Bursa Malaysia dan telah mencatatkan jumlah nilai pasaran sebanyak 7.8 bilion ringgit. Jika dibandingkan dengan nilai pasaran mereka ketika IPO, kesemua 13 syarikat SJJB ini telah mencatatkan pertumbuhan nilai modal pasaran sebanyak 4.5 bilion ringgit. Contoh terkini, Serba Dynamic Holdings Berhad dari Sarawak merupakan syarikat yang ke-13 dari program ini selepas hanya 1 bulan disenaraikan, modal pasarannya telah meningkat sebanyak 20%, iaitu daripada 2 bilion ringgit kepada 2.4 bilion ringgit pada Mac 2017. Tahniah kita ucapkan pada Datuk Dr. Muhammad Abdul Karim Abdullah, Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Serba Dynamic. Tuan-tuan dan puan-puan, merujuk kepada usahawan mikro pula, melalui dapatan makmal sindikasi TKB, secara puratanya terdapat 9 daripada 10 buah syarikat Bumi Putera di negara ini yang masih berskala mikro. Justru itu, saya menyarankan agar organisasi dan syarikat besar yang mendapat kontrak serta konsesi kerajaan, termasuk GLIC dan GLC, untuk melaksanakan dasar mesra Bumi Putera mikro dan kecil. Seterusnya, program penembusan pasaran atau market access akan diperkenalkan sebagai sebahagian daripada program pembangunan keusahawanan, terutamanya dalam e-dagang atau e-commerce. Juga untuk meluaskan pasaran perniagaan mereka, usaha pengantarbangsaan syarikat-syarikat Bumi Putera akan dilaksanakan, termasuklah pembangunan produk dan perkhidmatan yang memenuhi spesifikasi ekspor atau export ready pembangunan pusat pengedaran di luar negara dan kerjasama dengan Madrid. Jelas sekali TKB diperlukan bagi memastikan pelan-pelan dapat dilaksanakan secara berkesan dalam setiap fasa ini. Tuan-tuan dan puan-puan, transformasi kesejahteraan Bumi Putera yang kedua ialah dengan cara memperkasakan modal insan Bumi Putera. Sebagai produk penduduk majoriti di negara ini, seharusnya Bumi Putera menjadi penyumbang utama kepada pembangunan dan ekonomi negara, termasuklah di bidang akademik, agama, sains, teknologi, kebudayaan maupun sukan. It is my hope and dream to see we produce world-class sportsmen, more world-class scientists, artists, novelists, and insyaAllah one day a Nobel Prize winner. Sebenarnya, pemerkasaan modal insan kaum Bumi Putera bukan hanya terhad kepada peningkatan ilmu pengetahuan dan kemahiran semata-mata, tetapi juga peningkatan jati diri dari segi jasmani dan rohani. Dari perspektif ekonomi pula,
Pemerkasaan modal insan haruslah dibina untuk mensiapsiagakan kaum Bumiputera menghadapi pelbagai arus cabaran dari dalam dan luar negara. Menyengah sudut pemikiran dan budaya kerja untuk maju dan bergerak ke hadapan, kita seharusnya mampu melakukan anjakan paradigma supaya tidak terperangkap dalam kepompong pemikiran konvensional. Apabila kita menuju transformasi kesejahteraan Bumiputera, ia berarti dasar Bumiputera yang melahir dan mencerminkan budaya tinggi, high order thinking skills, high performance culture dan high resilience yang tidak sesekali tidak mudah menyerah kalah. Malah sudah sampai masanya untuk kita menjadikan kreativiti dan inovasi sebagai pemacu kepada penjanaan kekayaan dan berdaya maju agar usahawan atau syarikat Bumiputera mampu berdiri sama gagah, bersaing megah dengan usahawan-usahawan lain. What is important here, we Bumiputera have the capacity to be at par with the rest as long as we are willing to shift our paradigm and embrace innovation. Makanya, yakinlah pada kebolehan diri sendiri, seperti mana saya yakin dengan kemampuan masing-masing. Maksudnya, untuk saudara-saudari lebih berjaya, bukan sahaja di halaman sendiri, malah juga menembusi pasaran antarabangsa. Tuan-tuan dan puan-puan, transformasi kesejahteraan yang ketiga ialah dengan cara meningkatkan daya saing Bumiputera. Sebetulnya kedudukan Bumiputera kini lebih baik dari dahulu. Jika sebelumnya syarikat Bumiputera sering dikaitkan dengan kontrak yang mahal ataupun kualiti yang kurang memuaskan. Tetapi kini kita bangga mutu kerja dan penyampaiannya adalah tinggi, setanding dengan syarikat-syarikat lain maupun syarikat antarabangsa. Sebagai contoh, dasar carve out and compete menyediakan ruang dan peluang kepada syarikat Bumiputera untuk mendapat kontrak dan menyertai projek-projek mega yang ditawarkan oleh kerajaan, GLC dan swasta berdasarkan merit sesama Bumiputera di samping rekod cemerlang dan keupayaan untuk deliver atau membuat penyampaian. Setelah melihat kejayaan pelaksanaan program ini, kerajaan berhasrat untuk memperluaskannya beyond projek-projek infrastruktur seperti dalam bidang perkhidmatan. Sukacita saya maklumkan setakat ini peluang penyertaan Bumiputera melalui carve out and compete secara keseluruhannya telah mencapai 47.2% atau bersamaan 54.24 bilion ringgit. Contohnya, projek lebuh raya Pen Borneo yang bermula dari jajaran Teluk Melano ke Lawas Sarawak sejumlah 1,089 km membawa ke Sabah dari Sindumin hingga ke Tawau sepanjang 1,236 km. Program Carve Out dan Compete dijangka akan mencecah 60% penyertaan kontraktor Bumiputera. Bercakap tentang industri pembinaan ini, suka saya menyentuh tentang kaedah Industrialized Building System atau IBS yang melibatkan kos yang lebih rendah penjimatan masa pembinaan dan bersifat lestari. Oleh itu, kita akan menumpukan penggunaan IBS ini di dalam kebanyakan projek-projek kerajaan dan saya mahu serta menggalakkan lebih banyak penyertaan kontraktor Bumiputera dalam bidang teknologi IBS ini. Melalui contoh-contoh tersebut, saya menyarankan agar syarikat-syarikat Bumiputera yang lain perlu mengambil contoh kejayaan itu, membina daya saing yang tinggi, terutamanya dalam menghadapi pasaran terbuka di arena global. Tuan-tuan dan puan-puan, transformasi kesejahteraan Bumiputera yang keempat ialah dengan cara mendaya mobility sosial Bumiputera. Sesungguhnya kerajaan amat prihatin dan mementingkan kesejahteraan hidup rakyatnya. Apa yang kita hasratkan dari masa ke semasa, kerajaan dapat membantu meningkatkan status ekonomi dan kualiti hidup rakyatnya yang lebih baik dan lebih selesa.
dalam konteks Malaysia, mobility sosial yang kerajaan mahukan ialah berlakunya peningkatan taraf hidup rakyat daripada kepompong persekitaran yang rendah kepada tahap yang lebih tinggi. Ia juga boleh dilihat dari pelbagai aspek seperti pendidikan, kemahiran, pekerjaan dan pendapatan. Maksudnya, berlaku perubahan status individu dan masyarakat daripada miskin menjadi kaya atau pada golongan pertengahan, mereka yang unskilled dilatih menjadi berkemahiran tinggi serta golongan berpendapatan rendah pula akan menikmati pendapatan yang lebih tinggi. Malahan, melalui pelaksanaan secara pragmatik oleh kerajaan, telah meningkatkan mobiliti sosial negara ini menjadi antara yang terbaik di dunia, setara malah banyak kes lebih baik daripada negara-negara yang lebih maju daripada kita. Tuan-tuan dan puan-puan, contohnya anak-anak petani dan nelayan di negara ini cuma melalui satu generasi sahaja telah mampu memperbaiki taraf kehidupan mereka, sehingga ada yang telah memegang jawatan utama negara seperti ketua eksekutif, profesor, ada juga yang dah jadi menteri dan sebagainya. Malah kita juga berjaya dalam beberapa bidang profesional tertentu. Pada sudut ini, digital economy atau ekonomi digital yang menjadi the industry of the future berpotensi sebagai salah satu lonjakan dalam mobiliti sosial. Justru baru-baru ini, kerajaan telah melantik Jack Ma, seorang bilioner terkemuka dari negara China, sebagai penasihat khas ekonomi digital kepada kerajaan Malaysia. Malah pada 23 Mac 2017, saya telah melancarkan zon perdagangan digital, bebas digital atau DFTZ, hub ekonomi pertama di dunia, di luar China, yang memberi tumpuan terhadap pengembangan pasaran digital usahawan PKS dan usahawan muda. Melalui inisiatif seperti ekonomi digital, dijangka mampu mewujudkan 60,000 peluang pekerjaan baru, sekaligus berupaya menjembang lebih 20% penghasilan kepada KDNK negara. Mustahak untuk difahami oleh Bumiputera bahawa menjadi hasrat kerajaan apabila DFTZ diwujudkan, ia memungkinkan a level playing field atau padang saingan terbuka bagi Bumiputera bebas lepas untuk menembus masuk pasaran yang lebih meluas. Peluang sebeginilah yang sepatutnya usahawan Bumiputera teroka dan ceburi. Kerana pada masa ini saya melihat kebanyakan usahawan Bumiputera hanya menumpukan perniagaan di peringkat domestik saja, yang mana pasarannya sangat terhad. Jadinya boleh saya rumuskan bahawa mobiliti sosial ini perlu terus diperkasakan demi manfaat masyarakat Bumiputera. Kelimanya ialah dengan transformasi kesejahteraan Bumiputera secara tuntas dan holistik. Dalam hal ini, sebagai tambahan dan pelengkap kepada matlamat 30% equity yang disasarkan melalui DEB yang asal sesuai dengan tuntutan zaman masa kini serta menuju TN50. Pencapaian ekonomi Bumiputera juga akan diukur dari segi pendapatan korporat dan isi rumah, peningkatan bilangan profesional berdaftar serta penyertaan di peringkat pengurusan dan berkemahiran tinggi. Maknanya, kalau selama ini DEB melihat dari segi pegangan equity Bumiputera dalam sektor korporat sebagai penada aras TKB, kini mengambil kira dimensi-dimensi yang lebih meluas dalam mengukur kesejahteraan Bumiputera. Sebagai contoh, usaha gigih kerajaan selama ini telah pun membuahkan hasil di mana purata pendapatan isi Bumiputera, rumah Bumiputera, telah meningkat daripada RM3,624 pada tahun 2009 kepada RM5,548 pada tahun 2014, iaitu peningkatan sebanyak 53%. Lanjutan itu, TKB ini bukan sahaja menjadi agenda nasional, bahkan ia menjadi juga sebagai asas kepada dasar-dasar pelan induk dan tindakan dalam setiap inisiatif yang dilaksanakan oleh kerajaan
yang melibatkan pemerkasaan ekonomi Bumiputera. Bertolak dari itu, hendak saya pertegaskan bahawa kerajaan ini merupakan kerajaan yang bertanggungjawab. Kerajaan ini akan terus berjuang dalam membela untuk nasib orang-orang Melayu dan Bumiputera, sama ada Bumiputera Islam maupun bukan Islam. Semestinya juga kerajaan ini akan terus memperjuangkan kepentingan seluruh lapisan rakyat Malaysia demi keamanan dan kestabilan kemakmuran serta kesejahteraan. Tuan-tuan dan puan-puan serta rakyat Malaysia yang dikasihi sekalian, ahli cerdik pandai pernah menyebut bahawa meski dunia ini dipenuhi dengan persaingan, namun bagi mereka yang bijaksana akan pantas menyerlahkan potensi diri, sentiasa optimis menghadapi segala rintangan dengan penuh daya sehingga mampu mencapai kejayaan. Kesimpulannya, jika diamati dan dirumuskan berdasarkan apa yang telah saya sampaikan, menjadi bukti bahawa impak dasar yang membabitkan kesejahteraan Bumiputera di negara ini, di mana manfaat tetap dan turut dinikmati oleh semua kaum. Oleh itu, kepada orang-orang Melayu serta Bumiputera Islam dan bukan Islam yang menginduki negara ini, usahlah berasa gundah serta bimbang, kerana selagi nyawa dikandung jasad, agenda transformasi kesejahteraan Bumiputera atau TKB ini akan tetap kita perjuangkan sampai bila-bila. Atas segalanya, saya bersama-sama dengan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid, Timbalan Perdana Menteri serta barisan jemaah menteri, demi Melayu, demi Bumiputera, demi rakyat Malaysia seluruhnya, kita akan bersatu hati, seia dan sekata untuk terus berjuang memakmurkan negara sehingga terjulangnya berada kepada kedudukan negara 20 termaju di dunia nanti, insya-Allah. Di atas segalanya, ketahuilah bahawa setelah 45 tahun berlalu daripada dasar ekonomi baru yang dimulakan oleh ayahanda saya, perjuangan saya demi kesejahteraan Bumiputera bukanlah sekadar di atas sifat dan kedudukan saya selaku pemimpin dan Perdana Menteri, tetapi sebenarnya ia datang dari leluhur saya yang ikhlas dan jujur sebagai seorang pemimpin yang saya sangat sayang akan jati bangsanya. Pokoknya, kita mahu melihat akan munculnya masyarakat Bumiputera yang dapat merasai setiap daripada detik nikmat kemajuan negara. Kerana itulah erti yang sebenarnya kesejahteraan dan kemakmuran kepada Bumiputera. Kendati itu, ingatlah bahawa negaraku ini berdaulat terbilang. Tanah tumpah darah pejuang, mesti diasak oleh penentang. Jangan sampai dirampas orang. Masyarakat majmuk, formula keramat, walau didomba oleh petualang, hiduplah Malaysia damai dan selamat. Hak Bumiputera selamanya dijulang. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan sukacitanya melancarkan dasar transformasi kesejahteraan Bumiputera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk Seri, dan kini dijemput yang berbahagia Datuk Husni mengiringi Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ke tempat pelancaran. Beberapa langkah sahaja di hadapan pentas untuk memulakan majlis pelancaran. Hadirin sekalian, kita akan menyaksikan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri meletakkan tapak tangannya ke atas struktur pelancaran untuk memberikan akses kepada video animasi 3D mapping pelancaran Hala 7 Transformasi Ekonomi Bumiputera 2.0.
Kami diamanahkan untuk menganjak generasi baru dari kedaifan ke arah kegemilangan, membimbing mereka, mengasah mereka, mendorong naluri keusahawanan anak bangsa agar menjadi pemacu dan pembina negara kelak, berani menongkah arus untuk sampai ke hala tuju, di mana kejayaan dan kekayaan negara dikecapi bersama, menyokong anak bangsa sehingga tercapai sebuah impian. Pegangan yang ada diperkasakan hingga bercambah dan terselah ke sepelusuk dunia. Kami percaya pada anak bangsa yang inovatif, berilmu dan berani, mampu berdikari dan melonjakkan nama Malaysia di persada dunia. Kami dan rakan taulan bersama menjana minda dan hati, menjadikan setiap impian menjadi nyata. Demi masa depan negara, bukakan langkah, cekalkan hati. Kegemilangan milik kita bila kita berani. Hadirin sekalian, seterusnya dijemput Yang Berbahagia Datuk Husni Saleh mengiringi Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri dan Yang Berhormat Datuk Seri Abdul Rahman Dahlan Kepentas untuk menerima buku Hala 7 Transformasi Ekonomi Bumiputera daripada watak-watak video animasi tadi bagi menandakan pelancaran sepenuhnya Hala 7 Transformasi Ekonomi Bumiputera 2.0. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri akan menyerahkan dokumen berkenaan kepada Yang Berhormat Datuk Seri Abdul Rahman Dahlan selaku pengerusi teraju, dan penyerahan ini merupakan simbolik tanggungjawab seterusnya kepada teraju untuk melaksanakan perencanaan Hala 7 ini. Dengan segala hormatnya diminta Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri, Yang Berhormat Datuk Seri Abdul Rahman Dahlan dan Yang Berbahagia Datuk Husni untuk terus kekal di atas pentas untuk upacara selanjutnya. Dan kini dengan berbesar hati majlis menjemput Yang Mulia Raja Azura Raja Mahayudin, Ketua Eksekutif Yayasan Peneraju Pendidikan Bumiputera, naik ke pentas bersama-sama Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Selesai gimik pelancaran bagi Majlis Pelancaran Hala 7 Transformasi Ekonomi Bumiputera 2.0 yang disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bersama dengan Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri dan juga Datuk Rahman Dahlan selaku pengerusi Exco bagi teraju, dan penyerahan buku yang disempurnakan tadi iaitu buku Hala 7 Transformasi Ekonomi Bumiputera 2.0 menceritakan isi kandungannya tentang bagaimana pencapaian Bumiputera, khususnya peningkatan peratusan dalam pemilikan equity, peningkatan peratusan dalam
dalam pemilikan perniagaan dan juga permulaan perniagaan yang lebih banyak dijalankan oleh Bumiputera khususnya dari segi kuantiti dan juga kualiti ia bergerak seiring seperti mana yang dinyatakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Banyak dasar dan inisiatif yang dilaksanakan oleh kerajaan. Dalam ucapan beliau turut menekankan tentang kepentingan memberikan perhatian yang khusus kepada Bumiputera. Selepas perbincangan dalam kabinet dan perdebatan dalam kabinet, beliau juga menekankan tentang isu-isu Bumiputera yang dibangkitkan bagi memastikan agar isu-isu yang berbentuk positif dan juga isu-isu yang progresif tentang pemilikan dan pengupayaan Bumiputera dalam bidang keusahawanan dan perniagaan khususnya juga untuk pengupayaan modal instan dalam aspek untuk menjadikan agar objektif yang ingin diletakkan oleh teraju selaku unit ataupun agensi di bawah Jabatan Perdana Menteri berjaya dicapai. Dan inilah sememangnya antara intipati ucapan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Beliau juga mengharapkan agar lebih banyak lagi mereka yang berjaya ataupun menceburi bidang keusahawanan bukan saja untuk membantu mereka yang terlibat dalam bidang keusahawanan dan perniagaan ini, tetapi juga untuk membantu masyarakat ataupun warga Bumiputera secara keseluruhannya. Peningkatan dalam sosioekonomi dan juga perubahan lanskap dalam ekonomi itu telah berjaya menjadikan usaha yang diterajui oleh teraju dan juga agensi-agensi lain di bawah Jabatan Perdana Menteri dan juga usaha gagasan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ini berjaya untuk dilaksanakan dan direalisasikan. Itulah dia sempena dengan Majlis Pelancaran Hala Tuju Transformasi Bumiputera, Ekonomi Bumiputera 2.0. Sememangnya hidup Bumiputera, hidup Malaysia, itu yang diperjuangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, bukan menidakkan hak dan kepentingan serta perjuangan untuk kaum-kaum lain, tetapi dalam hal ini melihatkan kepada bagaimana menyeimbangkan potensi dan juga peluang sebenar yang dimiliki oleh setiap kaum dan juga seluruh rakyat Malaysia secara keseluruhannya. Dan itulah dia kita sama-sama ataupun dapat saya simpulkan hari ini, ia merupakan salah satu daripada acara yang akan diteruskan oleh teraju untuk memastikan agar Bumiputera secara keseluruhannya berjaya untuk bersaing dengan seluruh masyarakat di Malaysia. Terima kasih kerana bersama dengan kami dalam siaran langsung khas sempena dengan Majlis Pelancaran Hala Tuju Transformasi Ekonomi Bumiputera 2.0 dari Pusat Konvensyen Kuala Lumpur, dan teruskan kesetiaan anda bersama dengan RTM. Dengan itu, Assalamualaikum.